Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda. Salam kasih buat semua. Semoga kita berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang sangat meminati dan teruja menguasai serta memahami mata pelajaran sejarah. Dalam tajuk 7.1 kedatangan kuasa barat, kita hendak mencapai dua objektif, iaitu menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Kedua, menjelaskan kepentingan manfaat sumber kekayaan negara. Untuk objektif yang pertama, kestabilan dan kemakmuran negara, mari kita sama-sama lihat bagaimana kestabilan dan kemakmuran negara kita ini dapat diperolehi. Sebagai pengenalan, sukacita saya menerangkan serba sedikit bahawa negara kita ini mengamalkan sistem pentadbiran atau sistem pemerintahan beraja dan kesannya membawa kepada hal-hal yang positif, iaitu negara kita berada dalam keadaan stabil dan mantap. Seterusnya, mari kita pelajari sistem pemerintahan dan struktur sosial. Bagi negeri-negeri yang ada raja atau sultan, berikut merupakan sistem pemerintahan beraja. Di peringkat negeri ada raja atau sultan. Baginda berperanan sebagai ketua dan menjadi lambang kedaulatan negeri. Kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran melaksanakan pemerintahan sultan. Seterusnya, di peringkat jajahan atau daerah ada pembesar yang akan mentadbir dan beliau dilantik oleh sultan. Selain itu, pembesar ini melaksanakan tugas menjaga 1. Keamanan, 2. Kemakmuran, 3. Kestabilan, dan yang keempat, membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Di peringkat mukim pula atau kampung ada penghulu. Sebagai makluman, kampung ialah unit atau bahagian paling kecil dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu. Ketua kampung ialah penghulu atau penggawa. Mereka berfungsi sebagai individu yang akan menyampaikan arahan daripada raja di peringkat negeri itu atau pembesar di peringkat daerah kepada orang kampung. Jadi, saya ulang, ada bentuk segitiga hierarki untuk sistem pemerintahan beraja. Di atasnya ada raja atau sultan. Kemudian ada pembesar di peringkat jajahan atau daerah. Kemudian di bawah itu di peringkat negeri, di peringkat kampung atau mukim ada penghulu ataupun kita kenali sebagai ketua kampung. Masih lagi di bawah tajuk sistem pemerintahan dan struktur sosial, mari kita pelajari hierarki pemerintahan di negeri 9. Di
peringkat yang paling tinggi ada yang tuan besar atau yang dipertuan besar. Kemudian bawah ada undang. Peringkat yang ketiga ada lembaga. Yang keempat ada buapak. Dan yang paling bawah ada anak buah dan ibu sokoh. Seterusnya, sistem pemerintahan di Sarawak. Sistem pemerintahan di Sarawak terbahagi kepada dua, iaitu sistem kesultanan dan yang kedua sistem kesukuan. Seterusnya, sistem pemerintahan di Sabah. Di Sabah ada 3 sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem kesultanan. Kemudian ada sistem ketua bebas. Dan yang ketiga ada sistem kesukuan. Negara kita yang berdaulat ini mempunyai sistem undang-undangnya sendiri. Ya, dan sistem perundangan di Malaysia ada 2, iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Undang-undang tidak bertulis ini dikenali sebagai undang-undang adat. Manakala seperti adat perpatih. Kemudian undang-undang bertulis ada sebagai contoh hukum Kanun Melaka, hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Manakala di Sabah dan di Sarawak, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisional sejak turun-temurun melalui kepercayaan masing-masing. Seterusnya, mari kita pelajari hubungan dengan pihak luar. Kestabilan di negara kita dapat dilihat apabila kita berjaya membina hubungan dengan negara luar dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang Belanda dan British untuk kepentingan negeri masing-masing. Ini berlaku kerana pemerintah tempatan dengan kebijaksanaan mereka berjaya membina hubungan diplomatik dengan pedagang dan berjaya meluaskan pengaruh serta melindungi daripada ancaman musuh. Selain itu, berjaya juga memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan pentadbiran. Sebagai rumusan, sekali lagi saya ulang topik kestabilan dan kemakmuran negara ni. Pertama, negara kita ditadbir dengan mengamalkan sistem pentadbiran beraja. Kemudian negara kita ada 4 keadaan pentadbiran. Yang pertama, sistem pemerintahan beraja. Kemudian hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan. Yang ketiga, sistem pemerintahan di Sarawak. Dan yang keempat, sistem pemerintahan di Sabah. Masing-masing ada sedikit perubahan di mana sistem pemerintahan beraja ada ketuanya sultan, kemudian ada pembesar, yang terakhir itu ada penghulu. Manakala di Negeri Sembilan yang paling tinggi itu ada yang tuan besar atau yang dipertuan besar, ada undang, kemudian lembaga,
seterusnya buah pak, dan yang di paling bawah anak buah atau ibu soko. Di Sarawak pula hanya ada dua sistem, iaitu sistem kesultanan dan yang kedua sistem kesukuan. Di Sabah pula ada tiga. Pertama sistem kesultanan, yang kedua sistem ketua bebas, dan yang ketiga ada sistem kesukuan. Seterusnya kita mempelajari perundangan. Ada dua jenis perundangan yang bertulis. Contohnya Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak. Kemudian ada undang-undang tidak bertulis, dan ini biasanya merupakan undang-undang adat seperti yang diamalkan di Negeri Sembilan, adat pepatih. Manakala di Sabah Sarawak juga ada undang-undang adat yang diwarisi secara turun-temurun berdasarkan kepercayaan masing-masing. Terakhir, dalam bab kestabilan ini, pentadbiran ini, kita belajar hubungan luar, di mana dengan kebijaksanaan pemerintah kita berjaya membina hubungan diplomatik dengan negara luar seperti British dan Belanda. Kesannya memberi kesan yang positif, di mana dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan negeri dari segi ekonomi, serta menstabilkan sistem pemerintahan. Demikian, semoga para pelajar dapat menambah pengetahuan dengan membaca bahan rujukan, buku teks, serta buku rujukan lainnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.